Assalamualaikum semua. Selamat malam. Apa khabar semua? Semoga semua kawan-kawan sihat belaka. Okay, malam ni dia ada 3-4 orang minta saya buat live. Okay, saya buat live. Dia kata lama tak sembang apa ni, politik. Okey, selamat datang semua. Selamat datang. Nanti ramai sikit masuk baru kita bincang. Open topic. Sekejap saya setting sekejap. Kita open topik je malam ni. Kita open topik. Nanti dah masuk sikit. Ramai sikit, kita mulakan topik. Okey. Siapa-siapa nak komen apa-apa, sila komen. Siapa-siapa nak tanya apa-apa topik, sebab malam ni kita open topik saja. Kita tak ada topik spesifik, tapi saya hendak bercakap tentang isu tabung haji, isu akta income tax, akta LHDN, dan juga saya nak buat sedikit penjelasan berkenaan dengan live saya semalam. Live saya semalam berkenaan dengan isu agihan kerusi yang dibuat penyataan oleh PAS melalui sebuah artikel di Free Malaysia Today, FMT. Dia orang kata saya menyerang PAS. Dengan saya punya live semalam tu, dia orang kata saya menyerang PAS. Sebenarnya tidak, saya tidak menyerang PAS. Saya tidak menyerang PAS. Saya cuma mempersoalkan perkara yang diperkatakan di dalam artikel FMT itu berkenaan dengan pendirian PAS dalam soal agihan kerusi. Saya tidak serang PAS, saya cuma memperkatakan isu di dalam artikel FMT yang saya letakkan link dia di live saya semalam. Saya tidak serang PAS, saya cuma memberi pendapat saya. Saya bertanya kenapa tidak diutamakan muafakat nasional, kenapa PAS utamakan Perikatan Nasional. Itu persoalan yang saya perkatakan semalam. Dan hari ini kita baca satu laporan. Saya baca satu laporan berkenaan dengan isu income tax, isu lembaga hasil dalam negeri. Kes mahkamah, kes mahkamah Najib, Datuk Seri Najib Razak, bosku, dia memohon mahkamah membuat keputusan berkenaan dengan permohonan rayuan tuntutan cukai 1.6 bilion ke atas beliau, dan mahkamah telah menolak permohonan beliau kerana akta HDN dengan jelas mewartakan mahkamah tidak ada kuasa untuk membuat apa-apa pertimbangan untuk soal tuntutan cukai. Dan bagi saya akta LHDN itu agak tidak sesuai, agak tidak adil, di mana dia menggunakan konsep bayar dulu, bincang kemudian. Itu satu konsep yang tidak sesuai dengan hak diri dan keadilan pembayar cukai.
ya. Itu satu konsep, itu satu uh, perundangan yang agak tidak memberi keadilan yang mutlak, keadilan yang seharusnya kepada pembayar cukai, ya. Dan saya merasakan telah tiba masanya Kerajaan Perikatan Nasional membuat pertimbangan terbaik untuk meminda Akta LHDN, ya, berkenaan dengan konsep bayar dulu seperti yang dituntut, lepas tu baru boleh bincang dan rayuan. Saya rasa konsep ini harus diubah di dalam Akta LHDN. Ya, konsep itu tidak sesuai, tidak adil, agak tidak bersifat keadilan mutlak. Pada pendapat saya, dia satu sifat yang unjust. Unjust maksudnya dia satu sifat perundangan yang tidak sesuai dan tidak adil. Tidak adil. Jadi dalam kes Datuk Seri Najib ni, beliau boleh membuat rayuan. Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri memberi hak kepada beliau untuk membuat rayuan kepada panel rayuan LHDN. Ya. Okay, saya baca komen sekejap. Datuk Seri Najib, Akta LHDN memberi hak kepada pembayar cukai untuk membuat rayuan kepada lembaga panel rayuan khas LHDN. Ya. Sekejap saya baca komen sekejap, saya tengok komen. Selamat malam Yati. Ya, semoga ceria. Selamat malam Fairuz. Ipoh hujan renyah sini pun sekejap-sekejap hujan ni Ya, Ahmad Razi. Waalaikumsalam Ahmad Razi. Selamat malam Nur Raida. So itu sikit perkara berkenaan dengan tu. Siapa tu? Saya nampak ni, bro yang cermin mata tu. Siapa nama dia tadi? Bro yang pakai cermin mata tu. Tadi nampak dia sekejap dia masuk Jadi pada pendapat saya, sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional sedang berkuasa dan Kerajaan Perikatan Nasional harus memberi satu pertimbangan yang terbaik untuk meminda Akta LHDN yang lebih sesuai dengan, yang lebih adil dengan untuk pembayar cukai. Ya. Pembayar cukai harus diberi ruang untuk berbincang sebelum keputusan mutakhir berapa jumlah yang dia harus bayar. Bukan bayar dulu, bincang kemudian. Ini satu perundangan yang tidak adil lah kepada saya. Tidak adil. Selamat malam Nora Chicken. Selamat malam Zack. Berapa segmen? Segmen kita bab isu income tax bosku, Akta LHDN, isu tabung haji, mungkin isu tabung haji, dan saya nak tahu kes Syed Saddiq, apa jadi dengan kes Syed Saddiq. Senyap saja. Dan kita tahu Lim Guan Eng dipanggil SPRM hari ini. Baguslah dia siasat tu kan. Sebab LHDN ni, pada saya, kalau kerajaan nak pindah, mudah saja. Dia tak rumit. Tak perlu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tak perlu. Dia bukan nak pindah semua keseluruhan. Dia hanya perlu pindah sebahagian-bahagian tertentu di dalam akta itu. Yang cara nak proses, nak pemindahan itu senang saja. Pejabat menteri boleh minta, Menteri Undang-Undang boleh meminta, mengarahkan pejabat pegawai negara untuk menyediakan draft pindahan dan kemudian dibawa ke Parlimen, diusulkan ke Parlimen untuk dibuat pindahan dan dibahaskan dan dibuat undi. Tak perlu undi 2/3 untuk pemindahan akta. Dia tak perlu undi 2/3 Dewan. Dia hanya perlu
simple majority. Majority mudah dah boleh. Tak perlu 2/3. Jadi, tidak rumit perkara ni sebenarnya. Tidak rumit. Dan Parlimen perkara 14. Seingat saya, perkara 14, aturan mesyuarat Dewan Rakyat, Parlimen Standing Order, perkara 14 mengatakan, tak silap saya 14E ke 14F, dia mengatakan urusan kerajaan harus diutamakan. Jadi, tak rumit sebenarnya untuk pindah akta LHDN sebab dia bukan pindah keseluruhan, dia pindah bahagian-bahagian tertentu saja. Dan untuk draft tu mudah saja untuk draft. Pejabat pegawai negara boleh draft sekejap saja. Menteri boleh buat usul di Parlimen. Kemudian Parlimen boleh menerima usul itu dan dibenarkan untuk dibahaskan dan dibuat undian untuk diluluskan. Dan tak perlu pun undi majoriti 2/3. Ini perkara yang mudah dan amat wajar dilakukan dengan segera tanpa lengah. Tanpa melengah-lengahkan lagi. Ini untuk supaya banyak akta-akta yang dah lapuk dapat dikemas kini dan dipindah dengan untuk situasi masa kini yang lebih sesuai dan lebih adil kepada rakyat jelata. Itu pendapat saya dan saya bersimpati dengan Datuk Seri Najib Razak, bosku. Saya bersimpati dengan beliau kerana beliau dikenakan sejumlah cukai yang amat besar, 1.6 bilion, dan disuruh bayar dulu. Macam mana dia nak bayar? Macam mana dia nak bayar? Dia punya akaun banyak yang dia kena freeze, kena beku. Macam mana dia nak bayar? Jadi kalau dia tak bayar, satu kesalahan pula. Nanti dia tak bayar, income tax Lembaga Sejam Negeri boleh buat saman tuntutan. Saman sivil, saman tuntutan. Kalau dia tak bayar juga, dia boleh kena bankruptcy dan boleh menggugatkan kedudukannya sebagai ahli parlimen dan peluang untuk menjadi Perdana Menteri lagi sekali. Itu satu perkara yang tidak adil kepada Datuk Seri Najib, kepada bosku. Itu pendapat saya lah di segi hak asasi dia, hak rakyat, hak diri dia. Itu tidak adil dan amat perlu dipindah akta LHDN ni dengan segera. Itu pendapat saya. Sekejap saya baca komen. Kena guna phone lagi satu. Boleh nampak kat sini, tak nampak. Selamat malam Jen Azli. Okey, Zack Andri, saya dah jawab tadi. Saya dah jawab berapa segmen. Open topic, Zack Andri. Open topic maknanya you boleh tanyalah apa-apa soalan. You boleh tanya apa-apa soalan. You boleh buka topik lah. Waalaikumsalam, Rahim Bakar. Ya, Dan Azdi. Bukan saja perlu disemak, Dan Azdi. Ia perlu dipindah. Pada pendapat saya, dia perlu dipindah agar dia lebih sesuai, lebih adil, lebih ideal kepada mereka yang terlibat. Waalaikumsalam, Fazli. Selamat malam, Papa Mumun. Ya, Nizam. Ni line okey, boleh lah saya buat video. Kalau line tak okey, dekat kondo saya tak okey line, dia tak boleh video, dia audio saja. Ni kat rumah boleh lah. Nizam kat Sabah. Ya, Nik Muhammad Hafiz. Ya. Ya, saya setuju Nik Muhammad Hafiz. Saya tengok isu-isu tabung haji diperbincangkan di dalam parlimen dan data-data transaksi diperkatakan. Hotel dijual murah, tanah dijual 4,500 seekar, van, peralatan hotel dijual murah-murah RM10,000. Jika yang kita baca di media sosial ni, saya rasa ini satu perkara yang mencurigakan. Perlu ada satu RCI untuk fact finding, untuk mencari fakta-fakta. Saya rasa sudah tiba masanya. Ni PKP dah habis dah 3 bulan. Tinggal sikit-sikit ni. Saya rasa kerajaan Perikatan Nasional kena lakukan sesuatu lah. Mata saya sakit, tak baik lagi.
kena lakukan sesuatu. Ni Lim Guan Eng dah kena panggil siasat kes terowong. Kes di Kementerian Kewangan tak ada ke kena siasat? Kes Syed Saddiq macam mana kes Syed Saddiq? Kes Syed Saddiq kita nak tanya kerajaan. Kes Syed Saddiq dah siasat tapi senyap macam tu saja. Kes Lim Guan Eng, kes terowong. Kes dia sebagai Menteri Kewangan macam mana? Ini semua perlu juga RCI ke apa ke, siasat ke macam mana ke, perlu dibuat. Kita hendak tengok. Kemudian satu lagi perkara yang saya agak terperanjat, saya membaca satu artikel semalam berkenaan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersetuju untuk melaksanakan pilihan raya PBT. Saya agak terperanjat kerana itu agenda untuk mengadakan pilihan raya PBT ini adalah agenda Pakatan Harapan, agenda DAP. Kenapa Kementerian KPKT bersetuju untuk melaksanakan pilihan raya PBT? Kenapa kita nak laksanakan agenda Pakatan Harapan? Itu saya agak pelik. Apakah kerajaan PN masih ada komponennya yang sebelah kaki di PH? Apakah kita tahu Menteri KPKT Raja Kamaluddin adalah daripada kluster Azmin Ali? Apakah mereka ini masih lagi membawa agenda-agenda Pakatan Harapan? Kita nak tahu. Kita nak Kerajaan Perikatan Nasional memperjelaskan dan membuat pendirian. Kita nak kerajaan lebih proaktif. Kerajaan Perikatan Nasional lebih jelas dasar politik Perikatan Nasional. Kita nak lebih jelas. Ni Muhammad Hafiz, memang sangat tak logik. Tanah 4,500 untuk 1 hektar. Memang tak logik. Zack Andrew. Zack Andrew nak saya cakap isu usul Cip Nazri, cakap pasal lompat parti. Okey, saya faham apa yang Zack Andrew kata. Ramai yang pencaci, pembenci, haters Cip Nazri. Ramai orang kaum UMNO yang benci Cip Nazri, yang condemn dia macam-macam, tapi bila dia mencadangkan agar dibuat undang-undang anti lompat parti ni, tak ada pula yang berbunyi. Itu yang dimaksudkan oleh Zack Andrew. Zack Andrew, Cip Nazri yang saya kenal, dia memang party man, orang parti. Dia memang setia kepada parti. Dia bukan setia kepada mana-mana pemimpin, tapi dia setia kepada parti. Siapa jadi presiden, dia setia. Jadi dia memang orang parti. Dan saya dengan cadangan Cip Nazri itu, untuk diri saya lah, ramai orang tanya saya hari ni apa pendapat saya cadangan anti lompat parti ni. Saya kata, pada saya kalau dibuat pun okey, tidak dibuat pun okey. Sebab kita harus melihat konsep demokrasi berparlimen, perlembagaan persekutuannya. Tidak seharusnya ada sekatan kepada mana-mana ahli parlimen untuk membuat pendirian masing-masing. Siapa mereka nak sokong sebagai Perdana Menteri dan jenis kerajaan apa yang dia hendakkan. Saya rasa tak perlu ada undang-undang itu. Undang-undang itu ada di Penang. Mata saya belum baik lagi. Pada saya, kalau discard orang lompat parti, itu satu perkara yang undemokratik. Tidak demokratik. Kerana tidak boleh menjamin. Kalau you nak buat undang-undang yang ahli parlimen tidak boleh lompat parti, maka harus juga ada undang-undang yang parti itu tidak boleh mengubah dasarnya di dalam tempoh 5 tahun. Jika dia menang sebagai kerajaan, dia tentukan dasar dia tidak boleh ubah dasar dia. Kalau dia tidak ubah dasar dia tidak boleh ubah dasar dia. Kalau you hanya buat undang-undang ahli parlimen tidak boleh lompat parti,
Kerana undang-undang itu, ahli parlimen terpaksa duduk di dalam parti je. Tapi parti itu pula tidak dikenakan undang-undang agar tidak boleh mengubah dasar politik. Tak adil lah kepada dia. Kalau saya ahli parlimen, BN buat satu dasar hendak republikan kerajaan Malaysia. Saya tak setuju. Saya tak nak sokong BN lagi. Saya jadi bebas. Jadi kalau kita nak buat undang-undang sekat lompat parti ahli parlimen ni, kita kena juga pastikan parti politik itu tidak mengubah dasar dia lah. Tidak membuat satu keputusan atau tindakan yang bercanggah dengan kepentingan negara dan rakyat. Contoh kalau saya mewakili BN, saya wakil BN sebagai ahli parlimen. Undang-undang kata saya tak boleh lompat parti sepanjang 5 tahun. Okey, saya terima undang-undang tu. Tapi saya juga nakkan satu undang-undang yang parti itu, parti BN ni, membuat satu dasar tetap. Selama 5 tahun, dia mesti buat dasar ini dan dia tidak boleh ubah dasar ini. Kalau macam tu baru adil. Ya, baru demokratik, baru memenuhi kehendak demokrasi. Ya. Kalau setakat you sekat ahli parlimen, you tak boleh lompat parti. Okey? You sekat ahli parlimen tak boleh lompat parti. Lepas tu parti dia buat keputusan yang tak betul. Macam mana? Saya anggota parti BN, sekali parti BN nak jadikan Malaysia Republik. Macam mana? Saya tak setuju. Saya hendak jadi bebas, saya tak nak sokong lagi BN. Contoh, ini contoh. Jadi, itu pendapat saya, Zack Andri, berkenaan dengan cadangan Cip Nazri untuk mengusulkan undang-undang anti lompat parti. Macam di Pulau Pinang ada undang-undang tu. You lompat parti, you gugur sebagai adun ke apa kan. Jadi bagi saya itu tidak demokratik, itu tidak adil dan tidak memenuhi prinsipal demokrasi yang sepatutnya. Okey, Zack Andri, saya dah jawab you. Sekejap saya tengok lagi komen kawan-kawan kat telefon lagi satu ni. Okey. Azman. Waalaikumsalam Rahman Isa. Tadi I nampak you, I panggil you. I kata yang pakai cermin lawa tu, I nampak you tadi. Ya Rahman Isa. Ya, saya setuju dengan apa yang you kata tu Ya Azman Hashim. Sometimes you hate him, sometimes you love him ya. Waalaikumsalam Desa Faiz Taha. Ya Nizam Perkasa. Saya pun setuju Saya harap RCI terhadap KSTH dapat diadakan Ya ni Muhammad Hafiz tak, kalau dia lompat parti dia tak boleh bawa kerusi tu, tak logik lah ni Muhammad Hafiz. Tak logik Hafiz. Kalau dia lompat parti lain tapi masih duduk. Saya pun tak faham you maksud you ni macam mana. Dia orang UMNO boleh masuk PPBN, tapi kerusi dia masih lagi kerusi UMNO. Begitu. Saya rasa itu not workable. Tidak praktikal begitu. Tidak praktikal Hafiz kena seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau saya ahli parlimen BN, kalau nak sekat saya lompat parti, maka harus juga sekat parti daripada mengubah dasar yang telah ditetapkan. Dasar-dasar politik, dasar-dasar segala dasar yang ada tidak boleh diubah dalam tempoh 5 tahun itu. Itu baru demokratik, itu baru adil, itu baru realistik bagi saya. Jadi okey, Zack Andri dah clear dah clear. Jadi
Uh, so ada apa-apa lagi you all nak tanya? Waalaikumsalam Adli Ismail. Okey, Nizam tanya apa? Okey, saya baca ya. Yang Nizam tanya saya baca sekejap ya. Kenapa saya dengar urus dalam UMNO ada berlaku berpuak-puak? Kenapa ini berlaku? Saya selalu kata buang sifat berpuak-puak. Bro Nizam. Soal berpuak-puak ni bukan saja dalam UMNO. Soal berpuak-puak ni di dalam semua parti politik. Di dalam dunia, dalam sejarah politik dunia, sejak di hari mula politik sehingga hari ini, semua parti politik selama beribu-ribu tahun ni memang berpuak. Dan soal berpuak ni bukan saja di dalam parti politik. Di dalam agama pun dia ada berpuak. Dia ada mazhab tu, dia ada mazhab ni, dia ada kumpulan tu, kumpulan ni, Wahabi lah, Tabligh lah, macam dia berpuak-puak. Di dalam agama, di dalam parti politik, di dalam society, di dalam masyarakat, sistem masyarakat, berpuak-puak. Dalam persatuan-persatuan, malah di kalangan adik-beradik kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri pun ada konsep berpuak-puak ni. Konsep berpuak-puak ni memang amalan manusia. Dia bukan amalan parti politik. Jadi untuk menjawab you punya persoalan tu, kita harus terima realiti kehidupan, realiti kemasyarakatan, realiti politik, bahawa konsep berpuak ni memang tabiat manusia. Jangan kata manusia, haiwan pun begitu. Tengok harimau, gajah, kambing, semut, dia ada puak-puak je kan. Dia tak duduk sekali kan, dia ada puak-puak je kan, dia ada clan-clan je kan. Segala yang Tuhan cipta ni memang, walaupun dia satu jenis spesies yang sama, satu jenis makhluk yang sama, tapi dia berpuak-puak. Jin pun gitu. Ada jin tanah, jin balang, hantu laut, hantu raya. Dia berpuak-puak. Dia memang sifat semula jadi ciptaan Tuhan. Ya. So memang dalam semua parti politik ada masalah puak ni, dan tidak dinafikan dalam UMNO pun memang ada. Saya tak boleh nak nafikan. Daripada dulu, 40 tahun dulu, saya bermula menyokong UMNO. Memang ada. Memang dalam satu pasukan bola ke, dalam adik-beradik ke, dalam satu keluarga ke, memang ada konsep berpuak ni, tabiat berpuak ni. Memang ada dalam agama, dalam masyarakat, di mana-mana saja. Di kalangan haiwan, di kalangan jin, hantu, syaitan, semua ada konsep tabiat berpuak-puak ni. Itu jawapan saya yang saya dapat bagi kepada Bro Nizam. Itu jawapan realistik. Waalaikumsalam Adli Ismail. Nak kecek Kelantan, dia mau nak kita kecek ke apa? Nak kecek lagu mana? Kecek Kelantan ke nak kecek politik Kelantan ke mana? Li. Tahniah, you dapat baby baru. Anak tak dia besar, nak boleh nak lain pula ke mana? Ya, Nur Hayati, saya setuju dengan Nur Hayati. Ya, Taram Shah Saleh, terima kasih. Waalaikumsalam Rozita. Ya, sebab hari tu saya dekat kondo saya line tak kuat, so dia tak keluar video, dia audio saja. Butang VC tu apa? Muhammad Azmin. Saya ni tak mahir ni dengan IT ni, benda-benda ni saya tak tahu. Butang VC saya pun tak tahu kenapa ada, kenapa tak ada, saya pun tak tahu lah Azmin. Saya tak tahu. Minta maaf saya tak pandai bab tekan-tekan ni. Saya takut nak takut tekan-tekan terhilang. Saya buka je saya tahu. Anak saya ajar yang macam ni saja. Buka saya tahu, lebih-lebih nak tekan-tekan tu saya takut. Ini pun saya nak baca komen ni, saya guna 2 telefon. Baik. Saya guna telefon lagi satu untuk baca komen. Sebab saya tak reti nak buat tengok kat sini. Saya takut nak sentuh kan, dihilang ke apa ke. Pening kepala pula kan. Saya bodoh bab ni, saya tak reti.
Okey. Jadi saya dah menjawab komen-komen kawan-kawan tadi. Saya dah jawab Nizam. Ya, Mama Aiman. Waalaikumsalam, Mama Aiman. Okey, Bro Nizam. Waalaikumsalam, Bro Akram. Cikgu Akram. Bahar Jepat. Soal MCA MIC ni, Bahar Jepat, harus bertanding di kawasan majoriti Cina India ni. Saya jelaskannya, saya mempunyai pendirian yang sama dengan Datuk Seri Najib Razak, bosku, iaitu political inclusive, sesuai dengan Perlembagaan Persekutuan. Political inclusive ni, political pelbagai kaum. Ya. Malaysia bukan tanah Melayu, ya. Bahar Jepat. Malaysia terdiri daripada 3 komponen. Ya, 3. Sabah, Sarawak dan Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu Malaya. Ya. Pada 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu Malaya Sarawak yang dimerdekakan pada 22 Julai 63, Sabah yang dimerdekakan pada 31 Ogos 1963 telah bergabung untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Ya, saya ulang. Persekutuan Tanah Melayu Malaya yang dimerdekakan pada 31 Ogos 1957 dan Sarawak yang telah dimerdekakan pada 22 Julai 1963 dan Sabah yang dimerdekakan pada 31 Ogos 1963 telah bergabung untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Maka itu, Persekutuan Malaysia bukan Tanah Melayu. Kerana Tanah Melayu hanyalah Persekutuan Tanah Melayu Malaya, iaitu salah satu komponen di dalam Persekutuan Malaysia. Kita harus ingat, Sabah dan Sarawak, mereka bukan orang Melayu, ya. Mereka pribumi Sabah, pribumi Sarawak ni, mereka bukan orang Melayu. Malaysia bukan milik Melayu. Persekutuan Tanah Melayu Malaya, ya, milik Melayu. Tapi Malaysia bukan milik Melayu. Kalau kita baca perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, kedudukan khas orang Melayu, juga dibaca bersama pribumi Sabah dan Sarawak. Ya, mereka juga pribumi Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan ni semua ni, mereka juga adalah pribumi bertaraf bumi putera, bertaraf sama taraf dengan orang Melayu. Dan mereka bukan beragama Islam, mereka beragama Kristian. Dan mereka menyumbang di Sarawak 31 kawasan parlimen, di Sabah 25 kawasan parlimen, selebihnya di Malaysia, di Malaya, kawasan parlimen. Dan di komposisi penduduk Malaysia, 68% orang Melayu. Ya, 68% orang Melayu. Ya. Dan orang Cina 23%, orang India 7%, yang lain-lain bangsa lain. Ya, jadi kita kena ingat yang kita harus political inclusive. Dan kita harus faham konsep Barisan Nasional. Barisan Nasional adalah sebuah parti, sebuah gagasan pelbagai kaum yang menjunjung Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah satu perlembagaan pelbagai kaum. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Kesamarataan. Tidak ada mana-mana orang boleh didiskriminasikan di atas apa juga alasan, termasuk ras kaumnya, agamanya dan jantinanya. Baca perkara 8 kesamarataan. Ya. Baca Perlembagaan Persekutuan. Kita tengok hak beragama. Semua orang boleh anut agama apa saja. Perkara 11. Kita tengok perkara 12, hak pendidikan. Semua bangsa dan semua agama, dia diberi hak yang sama untuk pendidikan.
dan juga sekolah agama. Ya. Persekutuan mengatakan bukan saja kerajaan harus menubuhkan sekolah agama Islam. Kalau agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha atau mana-mana agama nak tubuhkan sekolah dia, maka dibolehkan. Dan Barisan Nasional adalah satu parti pelbagai kaum. Bukan di semua kawasan yang Melayu majoriti itu, majoriti sehingga 80%. Saya tak nampak lebih daripada 3 kawasan parlimen yang pengundi Melayu melebihi atau orang Melayu di kawasan itu sehingga tahap 80%. Tak ada. Tak ada. Paling kuat pengundi Melayu yang saya tengok, yang saya tahulah, 63% di kawasan-kawasan parlimen. Ya. Bermakna kita masih memerlukan undi bangsa lain. Bangsa Cina, bangsa India, kaum lain. Kita masih memerlukan. Dan kawasan Melayu yang MCA, MIC kita bagi tanding tu, sebab jumlah pengundi mereka agak tinggi. Contoh di Ijuk, Don Ijuk, Parlimen Kuala Selangor, pengundi India dia tinggi, Cameron Highland, Port Dickson. Pengundi India dia tinggi, banyak. Hampir 30%. Ya. Betul, pengundi Melayu 60%, tapi pengundi India 30%. You kena ingat tu. Kita jangan tamak. Macam mana orang Cina dan orang India nak undi Barisan Nasional jika kita tak berikan sedikit kuasa kepada MCA dan MIC? Tak ada orang Cina, tak ada orang India yang nak undi MCA dan MIC kalau MCA, MIC tak ada kuasa. MCA dan MIC perlu tunjuk kepada bangsa mereka. Tengok, orang Melayu undi kaku, orang Melayu undi MCA, orang Melayu sokong MCA. MCA perlu tunjuk. Dia perlu tunjuk dia ada kuasa. Maka sebab itu, Barisan Nasional memberi kawasan-kawasan tertentu yang majoriti Melayu kepada MCA dan MIC. Kerana di kawasan-kawasan tersebut, kita hanya tengok, majoriti pengundi Melayu. Kita tak tengok peratusan pengundi bukan Melayu. Kawasan yang contoh, Parlimen Aitam Yong Peng, ya. Kawasan Melayu, tapi peratusan pengundi Cina dia tinggi. Walaupun dia majoriti Melayu penduduk, pengundi berdaftar pun Melayu majoriti, tapi peratusan dia tinggi, 23%, 22%, 25%. Maka kita harus bagi dekat dia. Kita tak boleh biarkan selama-lamanya pengundi Cina menyokong DAP. Kita tak boleh membiarkan selama-lamanya pengundi India menyokong Anwar Ibrahim dan PKR. Kita harus membuktikan kepada mereka Barisan Nasional lebih baik daripada PKR dan lebih baik pada DAP dalam soal high ehwal kepentingan orang Cina dan kepentingan orang India. Kita tak boleh menolak realiti. Mereka adalah rakyat Malaysia. Saya dah baca banyak kali. Kenapa bagi MCA, kalau ikut Profesor Ridwan Tia, dia kecam MCA ni. Kenapa di Tanjung Piai? Kenapa di Tanjung Piai kita bagi MCA? Sebab peratusan pengundi Cina dia sangat tinggi. Walaupun majoriti pengundi Melayu, majoritinya pengundi Melayu, tetapi peratusan pengundi Cina sangat tinggi. Kita perlu bagi. Saya tak ada masalah. Bagi saya itu bukan satu isu. Ya, kalau kita Persekutuan Tanah Melayu, you tak nak MCA, MIC, tak apalah. Tapi you kena ingat, masa kita merdeka dulu, MCA, MIC ni salah satu komponen dalam Majlis Kemerdekaan Negara. You kena ingat yang tu. Ya. Majlis Kemerdekaan ni terdiri daripada Majlis Raja, terdiri daripada parti-parti politik perikatan, UMNO, MCA, MIC. Mereka terlibat dalam perbincangan kemerdekaan. Dan hari ini mereka rakyat kita. Kita tak boleh buat apa. Surat beranak dia memang surat beranak Malaysia.
Berapa sangat kawasan yang Cina majoriti? Kawasan mana yang Cina majoriti? You bagi tahu saya, Bah. You tulis dekat saya. Tok Bah, ini kawasan ni Cina majoriti. Parlimen mana yang Cina majoriti? Cuba you tunjuk kat saya. Parlimen mana? Kita harus memberi ruang kepada MCA dan MIC. Kita harus, walaupun kawasan tu kawasan majoriti Melayu, kita kena bagi dia menang. Kita kena tunjukkan kepada dia, kepada kaum Cina bahawa kita orang Melayu menyokong MCA, menyokong MIC supaya pengundi Cina akan kembali menyokong dia. Takkan kita nak biarkan terus pengundi Cina menyokong DAP, menyokong Pakatan Harapan. Kita tengok di Tanjung Perak orang Cina kembali undi BN. Okey, faham So, saya dah menjawab you punya, saya dah ulas you punya komen tu Bah. Saya tengok lagi satu komen, Muhammad Aminuddin bin Aziz. Ya betul Muhammad Aminuddin betul. Sekejap saya tengok lagi komen. Saya tengok lagi. Okey, Syaril Shah. Boleh ke TSMY masuk UMNO, Zaid Amidi lepaskanlah pada muka baru seperti Tok Mat dan Ismail Sabri. Syaril Shah siapa saja nak masuk UMNO tu boleh. Kalau UMNO membenarkan, kalau Majlis Tertinggi membenarkan, boleh je. Kalau Majlis Tinggi benarkan syaitan masuk, syaitan pun boleh masuk. Pulang pada Majlis Tinggi. Itu bukan keputusan kita. Pulang pada Majlis Tinggi. Majlis Tinggi ada hak untuk membenarkan siapa nak masuk UMNO. Zaid Amidi lepaskanlah. Kenapa Zaid Amidi kena lepas jawatan? Kenapa Presiden Zaid kena lepas jawatan? Setahun lebih je lagi. Tempoh dia sebagai Presiden. Biarlah dia habiskan. Tempoh dia sebagai Presiden. Barulah you nilai. Dia menjadi Presiden UMNO tanpa jawatan Perdana Menteri tau. Dia menjadi Presiden UMNO tanpa jawatan Menteri, tanpa jawatan Perdana Menteri. You kena ingat tu. Jangan fikir dia tak ada jasa. Tak baguslah. Janganlah cakap macam itu. Sikit-sikit nak suruh lepaskan jawatan. Perwakilan dah pilih dia untuk 3 tahun. So biarlah dia jadi Presiden. Soal keputusan dia betul tak betul, itu perkara kedua. Pemilihan UMNO yang akan datang, janganlah undi dia. Saya tak boleh cakap banyak sebab saya bukan perwakilan. Saya tak boleh cakap banyak. Saya tak aktif UMNO bahagian cawangan apa pun. Saya tak aktif. Majlis UMNO pun saya tak aktif. Saya tak pergi Majlis UMNO. Perhimpunan Agong UMNO pun saya pergi 2-3 kali je. Saya tak boleh nak masuk campur bab ni. Pulang pada perwakilan. Biarlah pada saya dah perwakilan pilih je. Biarlah dia habis tempoh ni. Sikit-sikit kata dia itu, sikit-sikit kata dia ini. Ya. Tok Mat kalau dia nak kata beri pada muka baru seperti Tok Mat. Tok Mat pun bukan muka baru. Tok Mat dah lama, dah 20 tahun dah. Bukan muka baru. Ya. Ismail Sabri pun bukan muka baru. Dah lama lah. Tahun 90-an dia setiausaha politik Datuk Sabaruddin Cik, Setiausaha Agong UMNO, Menteri Pelancongan ketika itu. Dia setiausaha politik Datuk Ismail Sabri. Ya? Dia orang lama, dia bukan orang baru. Waalaikumsalam Alaykum. Amin. Terima kasih doakan saya. Rosman Saad, terima kasih. Muhammad Aiman, terima kasih. Waalaikumsalam Papa Azam. Muhammad Zamri. Mana yang lebih mantap, MN ke PN? MN belum menjadi kerajaan. Kerajaan yang ada sekarang adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Muafakat Nasional belum menjadi kerajaan. Jadi macam mana saya nak buat perbandingan yang mana lebih mantap? Kalau nak tahu Perikatan Nasional bagus atau Muafakat Nasional bagus, suruh Perikatan Nasional bagi dekat Muafakat Nasional 1 tahun untuk jadi kerajaan. Ya, biar Perdana Menteri daripada BN dan Menteri daripada PAS, komponen lain duduk tepi. Selepas tahun tu baru saya boleh ulas apa yang you kata ni.
Zamri yang mana lebih mantap? Itu lebih realistik untuk saya ulas. Sekarang ni yang menjadi kajian PN. MN belum jadi kajian. Macam mana saya nak buat pembandingan? Waalaikumsalam bro Bawang Holland. Saya suka post you lah Bawang Holland. Saya suka you punya posting kelakar. Saya kalau Facebook newsfeed saya mesti cari posting you tau. Saya mesti klik Facebook Bawang Holland, saya nak tengok apa you post. You punya posting kelakar, best. Saya suka gambar-gambar you, saya suka ayat-ayat you buat tu. Hiburan lah, saya suka lah. Jangan remove saya jangan remove saya tau. You request friend, saya approve dan saya suka you punya posting. Very good, teruskan. Jangan remove saya Bawang Holland. Okey, ni Abbas Saad kata. Kita baca apa Abbas Saad kata. Cip Nadri cadangkan pertubuhan politik bertanding pilihan raya, bukan individu. Yang bertanding pilihan raya memang pertubuhan politik, Pak Abbas. Barisan Nasional itu pertubuhan politik lah. Parti politik nak bertanding, mesti kena letak orang. Kalau tak letak orang macam mana? Takkan BN pergi tanding tanpa letak nama-nama calon. Tanpa letak nama-nama pemimpin, nama-nama calon ahli parlimen. Apabila tu parti politik menang kawasan tu, dia lantik sebagai mana-mana orang sebagai ahli parlimen. Jadi parti politik tu pula kena adalah undang-undang supaya dia tak mengubah dasar politik dia. Kalau dia mengubah dasar politik dia macam mana? Cuba juga. You hanya buat undang-undang sekat ahli parlimen melompat. Tapi you tak mengikat parti politik. Saya mengundi BN. Kerana BN A, B, C, D, E dasar dia. Masuk setahun dia ubah dasar dia ke D, E, F. Tak betul tu. Macam mana tu? Macam mana pula Pak Abbas? Cuba Pak Abbas bagi idea. Ya Nur Aida Kasim, saya setuju. Jangan egois dalam politik. Betul, kita berbilang kaum. Ya Nur Hayati, saya setuju. Sekejap kawan saya telefon. Sekejap Yes sir. Okay. Okay. Tan Sri agree tak dia orang nak attend? Okay, if they can come be your witness, should be no problem, sir. But takut dia tahu apa yang kita discuss. Maybe I discuss with Azam first tomorrow because kita nak discuss dengan Iswandi something that is very, dedicating. Terpulang pada Tan Sri lah. Cuma sebab saya kalau boleh dengan yang 29 ni, saya kalau boleh it should be close. Should be close. Okay. Okay sir. Alright. So kita pisahkanlah, kita jangan pada satu hari Okay. I don't advise that Razali to be met with other than us. Saya tidak berapa setuju kalau Mas Razali tu dijumpakan dengan orang-orang yang lain. Saya tak berapa setuju. Okay. Yang lain tu kita buat lain hari lah, Tan Sri. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, Kawan saya telefon. Sorry.
Ah. Zack Andri kata majoriti pengundi Melayu tapi calon Melayu sampai 3 penjuru. Ya, betul. Go Chin Pang bagi sebab satu Malaysia tu apa? Zamri, you tolong jawab dengan saya. Berapa kawasan pengundi Melayu yang pengundi dia 80%? Dan bagi tahu saya di kawasan MCA MIC Tanding ni berapa peratus pengundi Cina di kawasan MCA Tanding? Berapa peratus pengundi India di kawasan MIC Tanding? You ada data tu? You bagi saya tengok data tu. Boleh? Ya? Zamri. Kita bukan berkorban untuk MCA. Ini untuk kepentingan Barisan Nasional. Ya, selama ni sebelum PRU14, Barisan Nasional ada 13 komponen. 6 komponen daripada Malaya, UMNO, MCA, Gerakan, MIC. UMNO, MCA, MIC, Gerakan. Lagi 2, apa saya tak ingat. Lagi 7, daripada Sabah Sarawak tahu. You kena ingat tu. Pelbagai kaum. Ya. You kena tengok. I ajar you, Zamri. You tengok. Setiap kawasan tu, pengundi Melayu majoriti. Paling tinggi yang saya tahu 63% atau 68%. Yang saya tahu. Ada kawasan-kawasan tu, pengundi Cina sehingga 28%, 30%. Pengundi India sehingga 28%, 30%. Ya, ada kawasan tu. Kawasan tu lah yang kita bagi kat MIC, MCA. You kena tahu tu. You kena rewind balik saya punya audio ni. You kena dengar pada awal. Kenapa saya menyokong konsep politik inklusif Barisan Nasional. Kenapa saya tidak mempersoalkan seperti you kata, kawasan ni jangan bagi MCA, jangan bagi MIC. Bermakna you tak nak pengundi Cina lah. You nak pengundi Cina, pengundi India ni sepanjang masa sehingga kiamat menyokong DAP, menyokong PKR. Begitu. Saya tak nak. Mungkin 10 tahun lagi pengundi Cina akan kembali pada PN. Pengundi Cina, pengundi India menyokong BN sehingga 2008. Ya, mereka menyokong. Baru 12 tahun ni je mereka tak menyokong. Dan 10 tahun lagi mereka akan kembali menyokong kita. Kita perlukan mereka. Kita tak boleh biarkan mereka terus dengan DAP, dengan PKR. Tak boleh. Tak boleh. Ya, itu pendapat saya ya, Zamri. Dan Zamri, saya dah jelaskan tentang Malaysia tadi ya. Malaysia bukan sebuah negara Melayu. Bukan. Negara Melayu adalah Persekutuan Tanah Melayu Malaya. You kena tahu tu tu Zack Andri Faizal dah jawab kepada Zamri. Ya, betul Puan Nuraida orang Melayu alpa dalam soal daftar pengundi. Ya, saya setuju. Ya. Terima kasih Juwita. Zamri. You kata mereka takkan sokong Melayu, mereka akan tetap dengan DAP. Takkan kita nak biar sampai bila-bila? Takkan kita nak biar? Juwita Putih, saya dah jawab bab betul ke UMNO ada tim A dan B tu saya dah jawab tadi. Semua parti politik dalam dunia pun ada tim A, tim B. Dalam agama pun berpuak-puak. Soal konsep berpuak ni adalah satu takbiat manusia. Dalam makhluk lain, haiwan pun ada berpuak-puak, pokok-pokok pun ada berpuak-puak ada itu biasa. Ya, Adi Pawana kalau you tak setuju dengan apa saya kata, you sanggah apa yang saya kata kalau you nak maki hamun ke apa, you pergi tempat lain lah. Saya bukan Balaci Mahathir saya tak pernah dekat dengan Mahathir Saya bukan orang Mahathir. Sejak daripada dulu sampai sekarang, saya bukan orang Mahathir. You salah. You main cakap sembarang je. You main dengar cerita orang kat Facebook je. Orang-orang tu saya pun tak kenal. Dia orang pun tak pernah berjumpa dengan saya, duduk dengan saya. Tapi dia orang bercerita macam dia kenal saya.
apa nama ni? Adi Pawana. You main dengar cerita orang. You kenal saya tak? You pernah jumpa saya tak? You pernah duduk sembang dengan saya tak? Tak pernah kan? So you jangan gebang lah. You jangan cakap saya balas cerita dengan dia. You pergi tanya mak dia. Saya pernah berkhidmat dengan dia tak? Saya pernah bekerja dengan dia tak? Saya pernah di dalam pasukan dia tak? You pergi tanya dia. Pergi tanya orang dia. Tak pernah. Saya dah cakap banyak kali. I was never Mahathir man. I was never Tun Mahathir man. Bukan. Saya bukan orang Mahathir. Saya bukan menyokong Mahathir sejak dulu. You kena tahu tu. Ya Maksud. Saya setuju dengan Maksud. Betul. Tak setuju dengan Zahid? Cukup masa buanglah. Ya Pak Haji Pak. Okey, saya faham Pak Haji Pak. Ya Pak Him. Wassalam. Beres. Zamri. MCA dengan perbezaan MCA MIC dengan DAP PKR ni. Saya bagi tahu you Zamri beza dia. Kenapa saya boleh bersama MCA MIC dan kenapa saya tolak DAP Saya fahamkan Zamri. 我会讲华语.我会讲华语. Saya boleh bercakap Cina, saya boleh membaca Cina, saya boleh menulis Cina. Dan saya membaca akhbar Cina setiap hari. Saya main di portal-portal Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, DAP, DAPSI. Saya pergi baca semua. Saya berinteraksi dengan orang Cina ni. Lama. Saya orang Johor Bahru. Di Johor Bahru tak ada masalah perkauman. Saya amat kenal mereka sebab saya sekolah. Saya bercampur dengan mereka. Beza MCA dengan DAP ni adalah ideologi politik dia. MCA ni dia Cina konservatif. You dengar cakap MCA dia Cina konservatif. Tetapi DAP dia ultra chauvinist. Dia racist, ultra chauvinist. Dia tengok color, dia memang cokia lah. Bahasa tak elok kita cokia lah. Itu DAP. Tapi MCA ni orang ideologi dia konservatif. Dia ideologi konservatif. Mungkin you tak kenal politik Tun Tan Sri Hussein, politik Ling Leong Si, pemimpin Cina yang lama dulu, Tan Cheng Lock ni. Mungkin you tak kenal. Mungkin you hanya baru-baru ni akibat pengaruh DAP you samakan dia orang semua. Sebenarnya tidak benar. Saya boleh cakap sebab apa? Sebab saya sekolah Cina. Daripada tadika sampai senior military. Altogether 13 tahun. Dan saya berkawan dengan mereka sehingga hari ini. Banyak kawan-kawan saya sokong DAP banyak. Di Johor, di kampung, di KL. Banyak. Saya faham pemikiran diorang. Amat beza. Dua kelompok ni amat beza. You kena tahu tu. You tak boleh pukul rata. Okey. Sri Kumar YB. Kabar baik Sri Kumar YB. Amin. Terima kasih doakan saya. Ya. Waalaikumsalam Rizauddin. Amin. Sihat bro. Ya Maksud. Saya dah ulas tadi berkenaan anti lompat parti. Saya dah katakan tadi kalau nak buat anti lompat parti kena jugalah sekat parti politik tu. Kalau you ahli parlimen untuk UMNO, you disekat tak boleh lompat parti. Tapi parti UMNO tukar dasar nak jadikan negara ini negara republik. Adakah itu adil? Maksud saya dah ulang tadi, saya dah cakap tadi, you boleh rewind dan you dengar Ya Nizam Perkasa. Saya pun baru tahu yang Astro kena denda tu. Sekejap saya tengok lagi komen. Ya, terima kasih Muhammad Aiman bagi lagu Barisan Nasional. Zamri, bukan Melayu yang terhege-hege, tetapi sesuatu percaturan politik itu adalah untuk orang menyokong kita. Kalau orang tu tidak menyokong kita, kita kena lakukan sesuatu supaya orang itu menyokong kita. You kena tahu tu.
Fadli Zulkifli Ebab. Apa yang suka diubah tu saya tak faham. Saya tak faham apa dia cakap. Mungkin suka untuk diubah, tapi saya ingin mereka merasa tiada ahli politik dalam pentadbiran kerajaan pusat. Saya tak faham dia cakap apa. You rujuk kepada apa Cik Fadli Zulkifli? You boleh jelaskan sikit tak? Saya tak faham. Saya tak tahu nak ulas macam mana. Minta maaf Ya, betul. Nur Hayati, saya setuju. Waalaikumsalam, Didi. Zamri. Zamri. Mestilah orang Cina takkan nak sokong MCA MIC lah. Siapa nak sokong MCA MIC kalau dia baca macam mana you tulis ni? Ya, Zamri. Macam mana you tulis, macam mana you cakap ni, Cina mana yang nak sokong MCA? Cina mana, India mana nak sokong MIC? Sebab apa? Sebab pemikiran macam you ni. Konsep politik macam you ni menjauhkan orang Cina India untuk menyokong Barisan Nasional. Sepatutnya you menulis sesuatu yang mereka berminat. Baguslah sokong BN. You kena macam gitu. Faham tak, Zamri? Kalau you berterusan begini, tak ada siapa nak sokong kita. Orang Melayu pun tak nak sokong kita ni. You kena ingat tu. Saya tengok lagi DDMH. You kena tengok daripada mula. Saya cakap banyak isu dan saya jawab banyak perkara. Mata belum baik, mata Tok Bah belum baik. Satu rumah kena ni. Cucu Tok Bah semua kena ni, sakit mata ni. Sorry. Okay. So, komen lagi. Siapa-siapa nak komen lagi? Open topic kan? Komen lagi. Saya ulas. Ya, Zamri. Saya hanya memberi pendapat saya, Zamri. Pendapat saya tak semestinya betul. You ada hak untuk pendapat you, tapi saya bagi pendapat saya lah. Tak semestinya pendapat saya betul, Zamri. Silakan, you teruskan berkomen. Saya suka you punya komen-komen itu sebab saya boleh ulas dan kawan-kawan lain boleh dengar versi saya pula. Teruskan, Zamri. Waalaikumsalam, Cik Pizal. Muhammad Fadli Hassan. Apa pandangan tentang Perikatan Nasional? Pandangan saya tentang Perikatan Nasional selepas 120 hari. Saya bagi rating 6-10. Ya, 6-10. Sebab saya tengok Kerajaan Perikatan Nasional yang komponen yang bukan MN, bukan Muafakat Nasional, bukan BN dengan PAS ni, saya tengok mereka masih sebelah kaki dengan Pakatan Harapan. Saya tengok mereka masih nak melaksanakan agenda Pakatan Harapan. Saya tengok mereka, contoh saya baca semalam satu artikel mengatakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan nak buat pilihan raya PBT. Itu adalah agenda Pakatan Harapan. Dan kemudian saya tengok Menteri Komunikasi kita seolah-olah masih lagi DNA Pakatan Harapan dalam kes contoh isu Al Jazeera. Kita tengok macam-macam perkara yang masih lagi memihak kepada PH. Ini satu perkara yang saya tak selesa. Dan kita tengok kes Syed Saddiq, tak ada tindakan. Kita tengok tak ada apa-apa operasi di Kementerian Kewangan, sama ada pemerintah pengurusan Kementerian Kewangan di bawah Lim Guan Eng selama 22 bulan tu ada kes ke tak ada kes ke, sehingga hari ni kita tak ada maklumat. Lim Guan Eng dipanggil pun atas sebab kes terowong, bukan kes semasa dia 22 bulan sebagai Menteri Kewangan. Dan saya tengok kerajaan PN masih kekurangan di banyak segi, masih lagi tidak memenuhi kehendak apa yang saya rasa yang sepatutnya. Saya rasa itu. Saya bagi 6-10 kerana saya masih beranggapan PPBM Kluster Azmin masih lagi berhubungan, masih lagi ada elemen DNA Pakatan Harapan. Kita tengok
Kementerian Komunikasi kita isu Al Jazeera, kita tengok macam-macam isu yang masih lagi tidak seimbang, tak macam Barisan Nasional dulu, tidak seimbang dan tak logik lah. Kita dah sejak bulan 3 jadi kajian hingga hari ini, satu kes di Kementerian Kewangan pun kita tak boleh jumpa. Kita hendakkan tindakan perundangan dipunggahlah Kementerian Kewangan, Kementerian Tabung Haji, Kementerian Kewangan, mana-mana menteri PH yang mencurigakan ketika itu harus dipunggah lah. Takkan satu kes pun tak ada kan? Ini agak pelik, Itu jawapan saya, Itu jawapan saya kepada siapa tadi? Waalaikumsalam, Jack Pizal. Saya sihat lah. Kalau saya tak sihat, takkan saya buat video live. You nampak saya sihat kan? Cuma mata saya kena gigit semut sikit. Mata. Saya dah jawab, Muhammad Fazli Hassan berkenaan dengan Perikatan Nasional. Ya, Maksub, saya setuju. Saya setuju dengan Maksub. Ya, DDMH. Ya, saya setuju dengan Nizam. Betul, Rosli Syari. Kabar baik, Jack Pizal. Waalaikumsalam, Mansur Sarbani. Palam pencucur. Betul ke PPBM sedang nak gamekan UMNO? Pada pendapat saya, iyalah. Sebab dia nak berkuasa. Dia tak nak pupus. Dia nak terus berkuasa. Mestilah. Dia akan korbankan UMNO lah. Dia dengan Azmin akan korbankan UMNO lah. Juwita Putih. Letak harian dan kolam mandi. Petua orang tua. Okey, insyaAllah saya akan buat. Ya, Ahmad Razwan Masri. Mujahid kata dia betul. MP Baling kata dia betul. Apa komen saya? Nak tahu siapa betul tak betul? Minta pihak siasatan buat siasatan lah. Minta SPRM, polis buat siasatan lah. Ditubuhkan RCI lah. RCI kalau nak tubuhkan besok pun boleh. Nak tubuh RCI ni senang je, tak susah pun. Lantik 12 orang jadi Pesuruhjaya. Jadi ahli Suruhanjaya. Tubuhkan lah. Bukan susah. Dalam 3 hari boleh buat. Nak tubuh RCI ni. Kalau nak. Kalau saya PM lah. Dalam 2-3 hari boleh buat. Tak ada masalah. Ya, Jack Pizal. Ya. Memanglah lama saya menyepi. Saya tumpu di Facebook saya je. Saya dah jarang main kat grup. Saya tak larat, Jack Pizal. 2 tahun lepas saya kena heart attack, saya kena sakit jantung. Saya terus slow down, saya dah tak main dekat grup-grup. Saya cuma post benda penting-penting. Saya tak macam dululah. Saya tak aktif macam dulu, pergi meronda kat grup-grup. Dah tak ada lah, saya tak larat. Saya sakit jantung ni. Sejak 2017 saya kena sakit jantung. Sehingga hari ni, jadi saya online ni, orang rumah saya kawal, bini saya kawal, anak-anak saya kawal. Dan saya tak nak serabut melayan maki hamun, komen sampah, komen merapu. Saya tak ada masa nak layan. Saya pun dah ada cucu 5, Jeb, saya ada cucu 5. Pergi punggah Facebook saya. Tengok gambar-gambar. Saya ada 5 cucu. Yang terbaru, baby umur 2 tahun. Jadi saya banyak tumpu kat cucu saya. Saya kurangkan aktiviti di grup-grup di Facebook, di WhatsApp. Saya kurang. Saya malas nak layan maki hamun merapu ni. Kecuali mereka yang tanya soalan serius, saya boleh tumpulah. Mereka tanya soalan serius, saya jawab lah. Untuk maki hamun layan itu ini, saya tak larat lah. Saya tak ada masa untuk benda tu semua. Baik saya layan cucu saya, layan kawan-kawan, layan soalan-soalan. Ulas pendapat-pendapat dalam live saya ni. Komen-komen kawan-kawan ni. Lagi baik saya buang masa macam ni. Daripada saya pergi buang masa kat grup-grup, komen, layan, maki hamun. Kau kuat, aku tak kuat lah. Macam-macam lah. Semua nak bunuh orang, nak pukul orang kerja-kerja kan. Ugut orang, maki orang. Tak ada masa lah saya untuk benda tu.
Ya, terima kasih Bro Nizam. Sedang membuat ulasan untuk Zamri. Ya, betul Bahar Jebat. Kasta Azmi memang menebal DNA. Noraini Abdullah, Allahu Akbar. Awak ni perempuan. Puan Noraini, you orang perempuan you orang perempuan. Saya tengok you punya image bertudung. You punya image bertudung Puan Noraini Allah, orang Pasir Gudang Johor. Aduh, buat malu je. Aku JB, dekat tu Pasir Gudang, Kampung Bakar Batu tu. Sembang bodohkan Melayu. You rasa you bodoh ke? Puan Noraini, you rasa you bodoh ke? You rasa you bodoh ke? You pakai tudung image Islam, tapi you cakap macam tu kat saya. Saya bodohkan Melayu macam mana? Cuba you bagi tahu. Takkan you cakap, ini bodohkan Melayu. Bagi tahu A, B, C, D. Apa yang saya bodohkan Melayu? Cuba you cakap. Kan? Okey, Puan Noraini. Bye. Waalaikumsalam Pak Mil. Kenapa lambat penubuhan RCI kes tabung haji? Saya tak tahu kenapa lambat. Kena tanya Tan Sri Muhyiddin lah. Kena tanya Perdana Menteri. Kena tanya Perdana Menteri. Kenapa lambat? Saya tak boleh jawab soalan tu. Puan Noraini Abdullah, you kata kat orang mana? Kat saya. You kata kat saya, bodohkan Melayu. Bagi point. Apa statement saya yang saya memperbodohkan orang Melayu? You bagi tahu saya A apa, B apa, C apa. You bagi tahu. You jangan cakap dia perbodohkan orang Melayu. You pakai tudung tu, image Islamik baik tu, perempuan pula tu. Tu hanya bahasa you. Apa lagi ni? Waalaikumsalam Kusyairah Shah. Waalaikumsalam. Saya guna satu phone lagi tengok komen. Kelakarlah you, Noraini. Yang you terhege dekat saya punya live ni buat apa kalau you rasa saya bodoh dengan orang Melayu? You ingat orang Melayu bodoh sangat ke? You kata saya bodohkan orang Melayu. Maksudnya apa? Orang Melayu tu bodoh sangat je. Senang-senang boleh diperbodohkan oleh saya. You demam ke? You dah test COVID belum, Puan Noraini? Arat Nasun. Kalau esok pilihan raya ada yang cuma MN dan PH. Tiada PN. Siapa menang? MN lah menang pada pendapat saya. Betul maksud laporan audit tabung haji belum siap, belum dibuat. Betul? Itu betul. Ya, Rosli bin Syari memang ada Tu Rosli bin Syari pun kata memang ada Sekejap, saya tengok lagi. Saya tengok ni, telefon ni. Tengok. Nak berbual macam ni susah, jauh. Kita mata tak nampak. Ahmad Razwan Masri. PRK Dun Slim, BN boleh menang ke Tobah? Ada yang kata UMNO dah lemah. Boleh. Pada saya bolehlah menang. Siapa yang kata UMNO dah lemah tu? Penduduk setempat ke yang kata? Ke orang luar? Macam saya tak boleh nak kata lah. Sebab saya tak tahu kita kena tanya penduduk setempat. Kena tanya, tengok dapat laporan bisikan SB, dapat laporan masyarakat setempat, baru kita boleh cakap lah. Buat masa ni, menang tu menang lah. Tapi saya tak tahu. Tapi orang-orang PAS kata, 6 PRK, UMNO menang sebab undi PAS. Kalau PAS tak undi UMNO tak menang. Saya tak setuju, saya sanggah. Bila saya minta statistik, tak ada pula dia boleh bagi. Saya kata 6 PRK, UMNO menang, BN menang sebab rakyat tolak PH, kegagalan kerajaan PH. Kalau UMNO dan PAS, UMNO menang di 6 PRK kerana sokongan PAS, dah tentu majoriti kita 7-8 ribu. Bukannya
Majoriti 2-3 ribu je, dah tentu 7-8 ribu, 9 ribu majoriti kita ya. Macam di PRK Tanjung Piai, ada 35 ribu pengundi. BN dapat 25 ribu undi dengan majoriti 15 ribu. Ya, sebelum PRK itu majoriti PPBM 500 undi je. Bermakna BN dapat 15 ribu undi Cina. 10 ribu undi lagi undi Melayu. Tetapi yang orang tak perasan, PPBM dapat hampir 11 ribu undi. Datang mana 11 ribu undi PPBM ni? Kalau bukan undi Melayu. Undi siapa? Kalau undi PAS, majoriti kita di Tanjung Piai bukan 15 ribu. Kalau dengan undi PAS, majoriti kita di Tanjung Piai sepatutnya 20 ribu. 25 ribu. Atau 22 ribu gitu. Paling sikit 22 ribu kalau penyokong PAS undi BN di Tanjung Piai. Itu pendapat saya. Kejap saya tengok lagi. Sebenarnya ini masalah saya sakit jantung ni. Bila dah sejam lebih saya dah mula nampak dia running nose. Dia dah mula hidung saya dah berair sebab nafas saya pun dah kurang. Saya dah nak kena berhenti ni. Saya dah nak kena berhenti live ni. Sebab dah 1 jam 15 minit. Saya punya limit 1 jam setengah, 2 jam sebenarnya. Tapi daripada sebelum saya live tadi saya sibuk sikit. Saya live pukul 11, ni dah 12 suku. Ni saya dah mula running nose ni. Ni tandanya saya kena stop lah. Ini masalah jantung saya dah ni. Saya tak boleh lama Saya nak kena stop. Saya tengok lagi 2-3 komen. Saya tengok lagi 2-3 komen. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Ya. Ya, Sina Cahaya Umi. Saya faham. Saya tahu dia orang PS tu. Oh, Noraini Abdullah Cina kahwin dengan lelaki Melayu. Noraini ni hui讲华语吗？你假如会讲华语，我告诉你，你不要胡说八道、乱讲话，你不认识我，你不要乱讲话。我跟你讲，你一个女人，你应该要看你的，不要随便讲话。我跟你讲，Noraini, OK？Bronco, Kumanap Bronco kata Dun Slim River kita kuat Okey, bagus. Okey. Saya bagi 5 minit lagi saya kena stop 5 minit ni. Hidung saya dah running nose, dah berair ni, nafas dah tak cukup. Ini masalah jantung saya kena stop. Saya kena stop. Saya tengok lagi. Ya, Pak Mil, betul saya setuju. Waalaikumsalam Bro Ani Kasim. Ya, saya pun ni yang nama Jawi ni minta maaf saya tak reti baca Jawi nama you saya tak tahu nak sebut. Waalaikumsalam. Your question is UMNO PPM PAS Malay Party. Bagaimana untuk ketiga parti ini boleh mencari titik persamaan mengatasi ideologi politik masing-masing agar di setiap PRU. Senang saja. PPBM dibubarkan macam Semangat 46 dulu. Semangat 46 dia bubar, dia masuk UMNO. PPBM pun bubar lah. Dia tak kuat, dia tak ramai, dia tak ada jenta, bubar lah. Masuk UMNO. PAS ni, kita boleh kompromi lah. 30% kawasan parlimen kita bagi dia. Negeri-negeri, Kelantan, Terengganu, kita boleh bagi dia, tapi kita kena ada sekali lah. Sebagai exco di Kelantan, Terengganu, di Kedah. Ya. Begitu cadangan saya. I'm sorry, I don't know how to read Jawi. I cannot say your name because saya buta Jawi. Minta maaf bro.
Zamri, sebab tu saya kata you kena dengar balik. Saya dah ulas banyak kali. You nak kena ambil kerusi Melayu, ambil balik kerusi MCA, majoriti Melayu, kerusi Parlimen Melayu akan bertambah. Siapa yang untung Melayu juga. Sebab tu you kena dengar balik pada awal-awal tadi. Saya nak ulas balik, saya penat lah. You kena faham sebab nak ulas tu panjang. Saya dah ulas tadi, you dengar balik Cik Zamri. Tapi itu pendapat you, hak you lah. Saya dah bagi pendapat saya. You dengar balik pada mula, saya dah ulas. Ya. Thank you bro. Ya Ahmad Yazri, kenapa MCA tak berani bertanding di kawasan DAP? Siapa yang bertanding kat kawasan DAP selama ni? Yang bertanding lawan DAP tu siapa? Gerakan lawan MCA pun ada lawan. Ada bro, bukan tak ada DGMH. Betul Nuraini Okey kawan-kawan, setakat ini untuk malam ni I have to stop. Saya kena berhenti hidung saya dah berair. Itu masalah jantung saya itulah. Kalau dah over limit, overshot, dia mula ganggu pernafasan saya. So I need to stop. Terima kasih banyak-banyak kepada yang mendengar, yang mengikuti live saya dan yang memberi komen dan pendapat. Saya menghormati komen dan pendapat masing-masing dan saya mengulas komen dan pendapat itu dan saya telah memberi penjelasan. Dan sehingga di masa lain, buat masa ini, saya tamatkan live kita malam ni. Selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.